أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. شأن له تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى مؤلف هذا الكتاب شأن الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini mendengar kuliah daripada surah Al-Mina Garden secara live. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayahnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita insya-Allah. Jadi insya-Allah tajuk kita pada malam ini subjeknya adalah berkenaan dengan tajwid. Tajuknya adalah 9 kesalahan di dalam surah Al-Fatihah, dan kita sambung di dalam kitab yang kita belajar sebelum ini, Tajwidul Quran Rasam Osmani, berkenaan dengan kesalahan khafi. Maka pertama sekali kita akan bincang adalah 9 kesalahan di dalam surah Al-Fatihah. Semoga kita dapat membetulkan, ataupun kalau dah betul tu alhamdulillah, kita ajar pula kepada mereka-mereka yang tidak mengetahuinya lagi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kebaikan. Seperti mana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu ialah mereka yang mempelajari Al-Quran. Yang pertama sekali mempelajari Al-Quran. Kemudian bila dah dia mempelajari, dah mahir, wa 'allamahu, dia mengajarkan kepada orang yang lain. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. Itu khairukum. Itu bukan satu jaminan yang tinggi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebaik-baik kamu. Maksudnya dekat dunia ni banyak orang baik dah, tapi yang paling baik adalah khairukum. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran tak semestinya membaca Al-Quran sahaja, mempertutkan tajwid sahaja. Semua berkenaan dengan ilmu Al-Quran, termasuklah ilmu tauhidnya, ilmu fiqahnya, ilmu tasawufnya, ilmu nahunya, ilmu balaghahnya dan sebagainya.
semua yang berkenaan dengan Al-Quran semuanya menjadi mulia. Semuanya menjadi mulia. Bukan semata-mata kita mempelajari tajwid sahaja. Bahkan ilmu-ilmu yang lain ataupun kita mempelajari ilmu fiqh, sebenarnya kita mempelajari apa yang tergandung di dalam Al-Quran. Begitu juga kita mempelajari ilmu tauhid, kita mempelajari apa yang terkandung di dalam Al-Quran berkenaan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ilmu tasawuf, berkenaan dengan kita perlu memperbanyakkan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Antara arahan di dalam Al-Quran, fazkurullaha dzikran katsira. Maka hendaklah kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala sebagai ingatan yang banyak-banyak. Maksudnya banyak-banyak kita kena mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ilmu tersebut adalah bersangkut paut semuanya dengan Al-Quran. Jadi bila mana kita dah mempelajari semuanya, tajwidnya dan sebagainya, maka kalau kita berkemampuan untuk mengajar kepada yang lain, maka itulah sebaik-baiknya. Kita cuba ajar, yang paling penting sekali, kita sebagai lelaki lah, sebagai ketua keluarga, yang pertama sekali kita kena ajar kepada anak-anak kita. Kita nak ajar kepada isteri kita, kepada tanggungjawab orang-orang di bawah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi berkenaan dengan kesalahan, 9 kesalahan di dalam membaca Al-Fatihah. Sebenarnya banyak lagi. Tetapi yang kita dapat kumpulkan, yang saya akan rumuskan pada malam ini adalah 9 kesalahan membaca Al-Fatihah. Dari yang pertamanya disebut tidak menjelaskan bacaan B. Tidak menjelaskan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Tidak menjelaskan bacaan B. Kadang-kadang ada yang membaca Bismillah, ba tu tak dengar dengan jelas. Bismillah dengar macam bunyi ba, tapi tak dengar dengan jelas. Kena sebut dengan betul. Huruf ba di situ. Kerana bacaan Bismillah dalam Al-Fatihah merupakan rukun di dalam solat, kerana dia juga adalah salah satu ayat daripada ayat surah Al-Fatihah yang menjadi rukun kepada sembahyang kita. Jadi kena jelaskan betul-betul. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertamanya adalah pada huruf ba tersebut. Perlu dijelaskan. Jadi yang seterusnya pada bacaan basmalah juga adalah pada huruf Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kalimah Ar-Rahim, Ar-Rahman tak apa, Ra berbaris fathah, Ha berbaris sukun. Memang Rah, kita masukkan huruf Ra itu ke dalam huruf Ha. Ar-Rahman. Jadi kemungkinan ataupun ada sebahagian orang dia membaca Ar-Rahim tu, dia memasukkan juga huruf Ra ke dalam huruf Ha. Sedangkan pada huruf Ra, pada huruf Ha tersebut tidak ada tasydid pun. Ar-Rahim, Rahim dengar macam tepat, tapi sebenarnya salah di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Kena jaga di situ. Rahim. Antara kedua-duanya tersebut, Ra baris fathah, Ha baris bawah. Dekat Ha tu tidak ada tasydid pun. Jadi kita kena jaga betul-betul lah di situ. Sebutkan huruf Ra tu, huruf Ra, Ha tu huruf Ha. Rahim.
Jadi para jemaah ataupun yang mendengar live kita pada malam ini, bolehlah kita baca bersama-sama. Cuba kita praktiskan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Rahim. Di situ. Jadi perlu diperjelaskan, perlu dibezakan antara manakah huruf ra, manakah huruf ha, bagaimanakah bunyi ra dan huruf ha. Jadi bacaan dia begitulah. Rahman tak apa. Memang huruf ha tu adalah berbaris sukun. Ra tu masuk ke dalam huruf ha. Rahmanirrahim. Rahim. Itu pada bacaan basmalah. Jadi kita perlu memperjelaskannya, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kesalahan yang kedua adalah menqalqalahkan huruf selain qalqalah. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah mengqalqalahkan huruf selain qalqalah. Huruf tersebut bukanlah terdiri daripada huruf qalqalah. Huruf qalqalah ini adalah huruf qalqalah ada 5. Qatbu jadin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Huruf qalqalah 5 ni saja, tidak lebih. Qaf, aqa, ta, at, ba, ab, ja, jim, aj, dal, ad. Jadi terjadinya qalqalah apabila huruf tersebut mati. Terjadinya qalqalah apabila huruf tersebut mati, maka kita baca atas huruf tersebut, maka timbullah qalqalah. Qalqalah ni datang daripada disebabkan sebutan tersebut perlu dikuatkan. Lalu apabila kita sebut ba tu ab, maka kalau kita nak lepaskan tanpa bunyi lantunan tersebut, kemungkinan tidak boleh. Ab, ab, aj, ad, at, aqa. Itu huruf qalqalah. Adapun selain daripada tempat-tempat qalqalah yang bukan daripada huruf-huruf qalqalah, maka kita tidak boleh mengqalqalahkan tempat tersebut. Contohnya seperti patutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Terus dia tak ada. Le tak ada. Mengqalqalahkan pada tempat yang selain qalqalah. Tempat tu tak ada qalqalah pun, tapi kita mengqalqalahkan dia. Salah. Yang tepatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Terus tidak ada qalqalah dekat lam tersebut. Tu tak ada. Ataupun pada bacaan an'amta. Jangan baca an'am. An'am. Huruf nun bukan huruf qalqalah. Huruf nun bukan huruf qalqalah, jadi kita tidak boleh mengqalqalahkan huruf nun. An'am, terus sebut huruf nun terus masuk huruf ain. An'amta. Itu antara yang dalam surah Al-Fatihah, tempat-tempat yang kemungkinan boleh berlaku kesalahan pada tempat-tempat tersebut. Ataupun pada ihdinas siratal mustaqim. Jangan baca tal. Tak nak. Tak boleh. Tal mustaqim. Terus. Terus masuk huruf mim. Tidak ada tal. Tak boleh. Jadi kena masukkan terus. Ihdinas siratal mustaqim. Kita terus baca huruf mim tanpa kita mengqalqalahkan huruf lam.
Ataupun selain daripada surah Al-Fatihah lah, ataupun antara tempat-tempat yang diqalqalahkan pada tempat yang bukan qalqalah adalah pada huruf dhad. Huruf dhad. Huruf dhad. Kalau kita baca surah Al-Fil, disebut tadi masa maghrib tadi kita baca surah Al-Fil, pada huruf dhad tidak ada qalqalah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil. Tak ada tad. Tak ada. Huruf dhad tidak ada qalqalah. Tadlil. Huruf dhad bersifat dengan istitalah. Apa maksud istitalah? Istitalah ni maksudnya dia lama sikit berhenti. Tadlil. Lama sikit. Istitalah dia lama sikit berhenti kat situ. Panjang. Asal daripada perkataan tala, tawil, panjang, istitalah. Ada panjang sikit huruf dhad sebutannya. Tadlil, waladda. Dia ada tekan sikit huruf dhad tu macam kalau kita punya lidah tu dia tekan sikit walad, dia dapatkan baru sebut huruf dhad. Ada istitalah di situ, tetapi pada huruf dhad tidak ada qalqalah padanya. Tidak ada qalqalah padanya. Jadi kalau kita baca surah Al-Fil, maka kita tak boleh mengqalqalahkan pada tadlil. Tadlil. Itu salah lah tu. Yang tepatnya adalah tadlil. Huruf dhad tidak ada qalqalah. Itu antara luar lah daripada surah Al-Fatihah, ataupun kebiasaannya berlaku kesilapan pada menyebut huruf dhad. Berlaku kesilapan pada menyebut huruf dhad. Itu kesalahan yang kedua, iaitu mengqalqalahkan huruf selain daripada huruf qalqalah. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga adalah saktah. Saktah ni berhenti sebentar tanpa mengambil nafas. Pada surah Al-Fatihah tidak ada saktah. Pada surah Al-Fatihah tidak ada saktah. Tetapi terkadang berlaku ada yang menyebut dengan secara saktah. Contohnya adalah Alhamdulillah, lillah. Diterus. Lillah, terus. Lillahi rabbil. Tak apa. Lil. Biasa kat lillah ni lah. Lil. Dia berhenti sekejap. Lah. Tapi berhenti tu tak nampak lah. Jauh sangat berhenti je. Tapi ada berhenti. Sepatutnya dia terus. Alhamdulillah, lillah, lillah, lillah. Ada lillah. Itu pertama. Ataupun pada ayat yang ke berapa? Yang keempat. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ada yang terlampau nak menjaga huruf iyyaka ni. Terlampau nak menjaga tasydid pada iyyaka. Sehingga kan dia berhenti dulu pada huruf ya. Iya. Iya. Contohlah. Contohnya iya. Tak ada, di jalan terus. Iya. Lepas sebut iya terus masuk huruf baris fathah tu. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak ada saktah pada huruf iyyaka. Tidak ada saktah pada huruf iyyaka. Terus kita baca terus dengan tanpa saktah. Dan seterusnya adalah pada kalimah alaihim. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sepatutnya alaihim terus. Jangan alaihim. Berhenti sekejap. Alaihim. Tak ada. Dia tidak ada saktah di situ. Terus sahaja. Alaihim. Alaihim. Terus sahaja. Itu antara kesalahan yang ketiga di dalam surah Al-Fatihah. Yang keempatnya pula pada huruf dal. Huruf dal kita kena tahu pertama sekali bila mana sebut tentang huruf dal, kita kena tahu di manakah tempat makhraj huruf dal. Jadi bagi mereka yang mempunyai buku ni, buku tajwid Al-Quran Rasam Ustamani ni, boleh buka pada muka surat yang ke-18.
Yang pada yang kat tepi tu ada, pada muka surat ke-18, dia akan dalam buku ni dia tulis di manakah tempat-tempat makhraj bagi setiap huruf. Pada buku ni, muka surat yang ke-18, ada dia pengarang kitab ini dia ada menyusun tempat makhraj setiap huruf hijaiyah yang kita baca. Alif di mana, ba di mana, ta di mana, sa di mana, jim di mana, ha di mana, kha di mana, semuanya ada di dalam buku ni pada muka surat yang ke-18. Nanti insya-Allah bila sampai pada tempat ni, insya-Allah kita akan bincangkanlah. Jadi bagi mereka yang ada buku nak tengok di manakah makhraj bagi huruf dal. Jadi kalau kita tengok makhraj huruf dal adalah pada hujung lidah. Hujung lidah. Hujung lidah. Bukan tepi, bukan tengah, bukan pangkal. Dia hujung. Da kat hujung ni. Hujung lidah. Hujung lidah. Makhrajnya adalah permulaan pada hujung lidah ni bertemu dengan permulaan pangkal gigi depan bercantum dengan gusi bahagian atas. Dekat tengah-tengah tu. Permulaan pangkal gigi depan kita. Lepas tu bercantum dengan gusi bahagian atas. Antara tengah-tengah tu huruf dal. Ad. Kita cuba letak. Ad. Na'budu. Kena letak dal tu dekat situ. Na'budu. Jangan kita sebut dal tu jadi kita letak lidah tu dekat bawah gigi. Du. Na'budu. Dengar macam huruf dal. Tapi tempat makhrajnya salah. Na'budu. Dengar du. Macam bunyi huruf dal. Tapi tempat dia letak tu, tempat makhraj letak huruf dal tu salah. Jadi pada kebiasaannya, pada huruf dal ini, ada sebahagian mereka berlaku kesilapan pada menyebut huruf dal. Iyyaka na'budu. Ataupun yaumiddin. Din. Maliki yaumiddin. Middin. Letakkan betul-betul. Ni gigi kita, gigi atas. Macam mana nak tunjuk? Macam mana nak tunjuk? Dia ni contoh ni gigi kita. Gigi kita bahagian atas. Ni lidah kita. Ni contoh ni atas ni gusi, ni gigi. Yang tengah-tengah ni makhraj dal lidah dekat sini, tengah-tengah ni. Middin. Jadi tempat makhraj huruf dal ada pada di situ. Middin, hujung lidah kita bertemu dengan pangkal gigi hadapan bercantum dengan gusi bahagian atas. Dekat situ makhraj huruf dal. Middin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Budu. Jadi kita perlu jaga pada huruf dal ini. Jadi makhrajnya seperti mana yang saya sebut tadi, dia berada pada hujung lidah bercantum dengan permulaan pangkal gigi depan. Hujung lidah bertemu dengan pangkal gigi depan yang bercantum dengan gusi bahagian atas. Jadi makhraj huruf dal berada di situ. Okey, itu antara kesalahan yang keempat daripada 9 yang kita bincangkan pada hari ini. Yang kelimanya pula adalah muncung mulut pada huruf sad. Muncung mulut pada huruf sad. Muncung mulut pada huruf sad. Contohnya macam ihdinas, huruf sad dimunculkan. Ihdinas, tak, bukan, salah. Huruf muncung bibir hanya pada huruf dhammah sahaja. Kalau kita belajar bertalaki Al-Quran, baris fathah kena buka mulut. A, ba, ta. Kalau baris bawah kena senyum. I, B, T, C. Senyum. Kalau baris depan kena muncung bibir. U,
bu, tu, tu, ju. Okey. Jadi untuk dhammah sahaja, pada harakat dhammah sahaja perlu dimuncungkan bibir. Adapun pada huruf sad, sad di sini adalah huruf dia punya baris ni adalah di bawah. Baris huruf sad adalah di bawah. Si. Jadi tidak boleh kita muncungkan bibir pada huruf sad. Kena baca macam biasa je lah. Ihdinas siratal, ihdinas siratal, ihdinas sirat. Tak perlulah ihdinas sirat. Nak tarik huruf sad tu dia munculkan bibir ni. Tidak perlu. Ihdinas sirat. Tidak. Jadi perlu huruf sad tersebut bacaannya, kalau kita dapat senyum lagi baiklah. Ihdinas sirat. Itu yang lebih baiknya lah. Ataupun kita kalau tak mampu, kita buat macam biasa je lah. Ihdinas tanpa kita muncungkan bibir kita. Jadi itu kesalahan yang kelima, iaitu muncung mulut pada huruf sad. Muncung mulut pada huruf sad. Kerana tak boleh, kenapa tak boleh muncung mulut? Kerana pada huruf sad tersebut berbaris kasrah. Muncung mulut hanya pada baris dhammah sahaja. Hanya pada baris dhammah sahaja perlu dimuncungkan mulut. Yang keenamnya pula, kita terus pada yang keenam, terlalu tekan pada makhraj qaf. Pada kita baca al-mustaqim, mustaqim. Terlalu tekan pada makhraj qaf. Sedangkan huruf qaf dan kaf makhrajnya dekat. Qaf dan kaf makhrajnya dekat. Tapi disebabkan nak menjaga takut terbunyi huruf kaf, dia menjadikan huruf qaf tersebut menjadi seperti ada tasydid. Dia menjadikan huruf qaf tersebut seperti ada tasydid. Contohnya macam ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Tak ada tak tak ada. Mustaqim. Mustaqim. Tak ada. Mustaqim. Tak ada. Pada huruf qaf tidak ada qalqalah di sini. Sebabkan terlampau nak menjaga huruf qaf, takut terbunyi huruf kaf. Contohnya lah. Jadi dia terlampau nak menjaga sehingga kan dia mentasydidkan huruf qaf yang tidak ada tasydid. Mustaqim. Itu sepatutnya lah. Mustaqim. Terus huruf ta, terus huruf kaf. Qaf. Mustaqim. Tak perlulah sebut sampai menjadi mustaqim. Mustaqim. Kalau kita sebut nama orang ialah mustaqim. Tak. Dalam surah Al-Fatihah, pada huruf qaf tersebut tidak ada qalqalah. Bukan tidak ada qalqalah, tidak ada tasydid di situ. Jadi kita sebut tanpa tasydid lah. Mustaqim. Mustaqim. Jadi maksudnya diperhalusilah di sini. Pada huruf qaf tidak ada tasydid. Kita hanya sebut huruf ta baris atas, huruf qaf baris bawah. Mustaqim, taqim. Tak perlulah kita tekan sangat sampai jadi mustaqim, taqim. Jadi kalau bersebut dengan mustaqim, seolah-olah kita menambah huruf di dalam menambah huruf di dalam Al-Quran. Maka seperti mana yang telah kita belajar sebelum ini, menambah huruf di dalam membaca Al-Quran, dia merupakan kesalahan yang jali, kesalahan yang nyata. Kesalahan yang nyata. Jadi kesalahannya kalau berlaku menyebabkan bacaan Fatihahnya tidak sah. Menyebabkan bacaan Fatihahnya tidak sah. Bila mana bacaan Al-Fatihah tidak sah, maka takut dikhawatiri sembahyang tersebut juga menjadi tidak sah. Jadi kita perlu berlatihlah. Kita cuba jumpa. Kalau kita ada guru-guru Al-Quran kita jumpa dengan guru kita, cuba bertalaki dengan mereka, insya-Allah. Itu huruf kesalahan yang keenam. Kesalahan yang ketujuh pula adalah
Tidak beza antara huruf hamzah dan huruf ain. Ini selalu berlaku. Tidak beza antara huruf hamzah dengan huruf ain. Alhamdulillahi Rabbil Kalau kita tengok dekat muka surat ke-18 ni, makhraj huruf ain adalah pada halkum, kerongkong di tengah-tengah. Makhraj huruf ain ada pada halkum, kerongkong di tengah-tengah. Yang bawah sekali huruf hamzah dengan huruf ha. Bawah sekali huruf hamzah, huruf ha. Tengah-tengah huruf ain dengan huruf ha. Huruf ain dengan huruf ha. Yang atas daripada ain dan ha, huruf kha dengan huruf gha. Kha dengan gha atas. Tengah-tengah ain dengan ha. Jadi kita kena sebut huruf ain tu jangan bertukar menjadi huruf hamzah pula. Jangan tukar jadi huruf alamin. Alhamdulillah, contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, dia tak tekan huruf ain tersebut, disebut alamin. Maka bila mana disebut huruf a, maka salah di situ. Sebab sebenarnya di situ huruf ain kena tekan sikit. Alamin. Jangan tekan terlampau sangat. Jangan kita terlampau tak payah. Tak payah. Biasa je. Agak-agak kena kat tempat tu, kita sebutlah alamin. Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 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 Jangan tertukar dengan hamzah. Alamin. Karena kalau bertukar huruf ain dengan huruf hamzah, maka perbezaan maknanya sangat ketara. Kalau al-alamin, maksudnya seluruh alam. Kalau maksud alamin, maksudnya orang-orang yang sakit. Jadi orang-orang yang sakit dengan seluruh alam, beza makna yang sangat jauh lah. Walaupun bertukar tempat makhraj huruf sahaja, tapi bila mana bertukar tersebut boleh menyebabkan kerosakan pada makna Al-Quran, maka kesalahan tersebut dipanggil sebagai kesalahan yang jali. Juga itu pada alamin ataupun alaihim. 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 Ataupun nasta'in. Nasta'in. Ataupun pada kalimah na'budu. Iyyaka na'budu. Na'budu. Jangan bertukar dengan huruf hamzah. Jangan kita bertukar dengan huruf hamzah. Kerana di situ adalah huruf ain. Na'budu. Na'budu. Bukan na'budu. Kena jaga-jaga di situ. Yang ketujuhnya adalah tidak membezakan antara huruf hamzah dan huruf ain. Iaitu pada alaihim, alamin ataupun nasta'in. Ataupun sama juga ada huruf yang sama seperti huruf ain yang tadi saya lupa sebut, huruf ha. Huruf ha. Haim. Kita kena beza antara huruf ha pedas dengan ha simpul. Dipanggil ha pedas kenapa? Dipanggil ha pedas sebab sebutan ha tersebut seperti mana kalau orang pedas, bila dia makan benda pedas, dia kan jadi sebab tu dipanggil ha pedas. Jadi pada bacaan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi huruf ha tersebut jangan bertukar menjadi huruf ha. Huruf ha tersebut jangan bertukar menjadi huruf ha simpul. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ha tu bertukar menjadi huruf ha simpul. Salahlah di situ. Kerana pada di situ huruf ha tempatnya adalah di tengah-tengah halkum. Sama dengan ain. Yang dia susah sikit dua huruf ni. Antara huruf ain dengan huruf ha, dia boleh jadi keliru dengan huruf hamzah dengan huruf ha simpul. Dua huruf ni kalau kita tak jaga sebaiknya,
takut kedua-dua huruf ni boleh bercampur dan jadi bila mana kita baca takut berlaku kesalahan dan sebagainya. Itu yang ketujuh lah. Yang ke-8-nya pula adalah pada kalimah alaihim. Alaihim. Ada yang baca alaihim. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Him. Di dalam Al-Quran tidak ada huruf I. Di bacaan yang betulnya adalah H-I-M. Him. H-I-M. Bukan H-E-M. Kalau kita sebut him, salah. Dalam Al-Quran ada huruf I dengan huruf U je. Dia tak ada huruf O dan tak ada huruf I. Dia tak ada huruf O dan tak ada huruf I. Alaihim. Him. H-I-M. Alaihim. Jangan kita baca alaihim. Salah. Kalau baca alaihim, salah lah. Yang tepatnya adalah alaihim. Him. H-I-M. Ataupun pada antara rukun salat juga adalah bacaan salam. Ketika mana kita nak keluar daripada salat. Assalamualaikum. K-U-M. Jangan kita baca K-O-M. Kalau baca K-O-M salah. Bunyi ni tak tepat lah. Assalamualaikum. K-U-M. Tapi kesalahan di sini dikategorikan sebagai kesalahan yang khafi lah. Tapi kalau kita dapat betulkan, ia terbaik lah. Alaihim. Alaihim. Assalamualaikum. Tapi disebut di dalam para ulama, di dalam kitab ini nanti kita akan baca bab kesalahan khafi. Nanti kita akan baca sebentar lagi. Jadi Assalamualaikum. K-U-M. Bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum bukan kum ya. K-U-M. Assalamualaikum. Kum. K-U-M. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang ke-8. Kesalahan yang ke-8 adalah pada kalimah alaihim. Bacaan tepatnya adalah H-I-M bukan H-E-M. Kalau kita baca alaihim, salah. Ataupun kita baca pada assalamualaikum, kita baca assalamualaikum. K-O-M. Kalau eja bahasa Melayu pun K-U-M. Kan? Assalamualaikum. K-U-M bukan K-O-M. Jadi kalau kita baca dengan K-O-M, maka bacaannya tidak tepat. Yang ke-9 pula adalah terlalu panjang pada bacaan waladdallin. Pada dot tu dia panjang sampai boleh jadi 8 ke 10 harakat. Sepatutnya di situ 5 ataupun 6 harakat saja. Tapi dipanjangkan sehingga boleh menjadi 8 ke 10 harakat. Ini bagi imam-imam lah. Bagi imam-imam seperti saya, perlu jaga-jaga. Dipanjangkan. Panjang sangat. Waladdallin. Panjang sangat pula. Jadi keadarnya adalah 5 ataupun 6 harakat saja. Tidak pergi sampai ke 8 ke 10 ataupun 12 harakat. Jadi kesalahan di situ perlu diperhalusi dan perlu kita jagalah. Jadi itulah cukup 9 kesalahan yang dapat kita bincangkan pada hari ini. Ada lagi ada yang lagi kesalahan-kesalahan lain. Cuma kesalahan tersebut kemungkinan tidak ketara lah. Tapi antara yang ketaranya adalah pada huruf Ain, huruf A. Ataupun menqalqalahkan huruf yang bukan qalqalah. Ataupun pada bacaan alaihim, alaihim, H-I-M, alaihim. Bukan H-E-M, alaihim, him salah. Itu jadi saya ulang balik. Yang pertama ni tidak menjelaskan bacaan huruf Ba pada Bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya menqalqalahkan huruf selain qalqalah. Yang ketiga, saktah di dalam surah Al-Fatihah, yang mana di dalam Al-Fatihah tidak ada saktah. Yang keempatnya adalah huruf dal. Huruf dal. Yang mana kita tahu, yang mana huruf dal makhrajnya adalah pada hujung lidah
bertemu dengan permulaan pangkal gigi depan bercantum dengan gusi bahagian atas. Jadi tengah-tengah tu makhraj huruf dal. Yang kelimanya adalah pada muncung mulut pada huruf sad. Muncung mulut pada huruf sad. Yang mana huruf sad tidak perlu dimuncungkan mulut. Kerana muncung mulut hanya pada baris dhammah sahaja. Adapun pada huruf sad dia merupakan baris kasrah. Yang keenam, terlalu tekan pada huruf qaf. Mustaqim. Tak perlu ditekan sangat. Mustaqim sahaja. Yang ketujuhnya pula, tidak beza antara hamzah dan ain. Kena bezakan antara hamzah dan ain. Alamin. Jangan sebut alamin. Kalau bertukar, huruf bertukar makna. Yang ke-8nya pula ada pada alaihim, H-I-M, ataupun Assalamualaikum, K-U-M, bukan K-O-M, bukan H-E-M. Yang ke-9nya pula adalah terlalu panjang pada membaca waladdallin. Terlampau panjang lah. Terlampau panjang sangat sehingga melebihi harakat yang sepatutnya. Maka di situ ada berlaku kesalahan. Jadi kita tengok, kita sambung kitab kita. Sempat ke? Kita baca sedikitlah pada muka surat yang ke-8. Senang saja yang ke-8 ni. Bagi mereka yang ada buku yang hijau ni boleh buka pada muka surat yang ke-8. Yang ke-8, lahan khafi, kesalahan tersembunyi. Kesalahan berlaku pada kalimah yang tidak merosakkan ataupun merubah makna. Jadi kalau kesalahan tersebut boleh merosakkan ataupun mengubah makna, dia tidak dipanggil sebagai kesalahan khafi. Dia panggil sebagai kesalahan jali. Kesalahan khafi adalah kesalahan yang tidak merosakkan ataupun merubah makna. Seperti meninggalkan dengung. Kita meninggalkan dengung itu dikategorikan sebagai kesalahan khafi. Tidak dapat menentukan kadar harakat mad. Tak dapat menentukan. Maksudnya patutnya 5-6. Dia tak dapat tentukan ni 4 ke, ni ke 5 ke, ni 6 ke. Dia tak dapat kadar, tidak dapat menentukan kadar tersebut. Ataupun kita panjangkan tadi, terlebih-lebih panjang tadi tu. Ni 6 ke 7, ni 6 ke 7. Tak dapat menentukan kadar harakat tersebut dikategorikan sebagai kesalahan khafi. Dan tidak membaca sifat tafkhim, yakni tebal, dan tarqiq dengan sempurna, tebal dan nipis secara sempurna. Ini dipanggil sebagai kesalahan yang khafi. Kebanyakan ulama tajwid menyatakan hukumnya ialah makruh. Makruh membaca secara begitu. Dan tidak berdosa bagi mereka yang tidak mengetahuinya. Tapi kalau tak tahu, tak apa. Tapi kebanyakan yang kita bincang pasal 9 kesalahan itu adalah, kebanyakannya adalah kesalahan jali. Namun demikian, pembaca Al-Quran patutlah meninggalkannya kerana ia menghilangkan warisan kesenian dan keindahan bacaan Al-Quran dan aib cela di sisi ahli-ahli pembaca Al-Quran. Jadi kalau mereka yang ahli di dalam Al-Quran bila mendengar bacaan kesalahan khafi ni, mereka akan dapat detect, akan dapat ni salah ni dan sebagainya. Ini dinamakan lahan khafi kerana kesalahannya hanya dapat dikesan oleh ahli-ahli pembaca Al-Quran, tidak pada kaum muslimin amnya, yakni keseluruhannya. Itu berkenaan dengan kesalahan khafi. Jadi untuk sekadar itulah kuliah kita pada malam ini. Semoga kita dapat sedikit sebanyak istifadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita amalkan dan kita cuba sampaikan kepada yang lain juga insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.